Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah yang berada di luar sana. Di mana saja berada. Cucu-cucu tu. Di mana saja anak-anak berada. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah semuanya di luar sana berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan tak lupa juga anak-anak, semoga anak-anak semuanya di luar sana di mana saja berada mendapat redha dan rahmat daripada Allah. Amin. Yalah anak-anak kan, kita dalam dunia ni pejam celik makin dekat ke destinasi kita anak-anak kan. Jadi apa destinasi kita tu? Alam akhirat adalah destinasi sebenar kita. Itulah sebenar-benarnya kehidupan anak-anak. Jadi apapun, semoga kita semua, anak-anak semua di luar sana, cucu-cucu dan Mak Jah sendiri, supaya kita semuanya mendapat rahmat dan redha Allah, ya anak-anak. Dan pada minggu ini kan, seperti biasalah anak-anak, bila anak-anak kan tengok aja Mak Jah ni, tak ada lain dan tak ada bukan, itulah dianya, mestilah kisah-kisah seram. Mak Jah ni sebenarnya, untuk pengetahuan anak-anak semua di luar sana, Mak Jah ni memang minat cerita seram. Kalau Mak Jah tengok TV pun, kiranya nombor satu Mak Jah suka memang cerita-cerita misteri, cerita seram, thriller, cerita-cerita romantik ni Mak Jah kurang. Kerana Mak Jah ni orang yang suka berfikir. Sebab kalau cerita-cerita trailer tu, macam mana orang dia kena bunuh, siapa yang bunuh, macam mana nak selesai, itu Mak Jah suka. Cerita-cerita seram ni, dia bukan apa anak-anak, dia macam dia menguji minda kita, dia menguatkan ketahanan mental kita. Itu yang Mak Jah suka, cerita-cerita macam tu. Jadi pada minggu ini, Mak Jah sebenarnya banyak pengalaman dengan rakan-rakan Mak Jah yang diorang bercerita dengan Mak Jah. Diorang ni macam mana hijab diorang ni terbuka. Hijab mata dia. Hijab ni sebenarnya dia, kalau makna dia, dia ada banyak makna juga kan. Dia macam terbuka. Macam hijab tu ada satu lapisan yang boleh dibuka kan. Itu hijab kan. Kalau hijab mata, mata dia dah terbuka ke alam yang lain. Maknanya dia nampak makhluk-makhluk yang kita tak nampak tapi mereka nampak. Dan juga kalau telinga pun, dia ada hijab juga anak-anak. Kadang-kadang orang boleh dengar benda yang orang lain tak boleh dengar. Jadi hidung pun sama juga. Kadang-kadang kita boleh bau, tapi Mak Jah ni lebih kuat kepada hidung. Boleh bau sesuatu yang tak sepatutnya kita bau kan. Contohnya macam kalau kita pergi ke mana-mana tempat dalam hutan, tiba-tiba kita tercium bau rendang. Orang buat rendang. Nanya anak-anak, takkan dalam hutan ada orang buat rendang? Itu memang menakutkan. Jadi ini yang Mak Jah nak bercerita dengan anak-anak pada minggu ini mengenai hijab yang dah dibuka.
Dah Allah yang bukakan lah, hijab mata ke, hijab telinga ke, hidung ke. Ini yang Mak Jah nak ceritakan pada anak-anak. Mak Jah pada beberapa tahun yang lalu, Mak Jah pernah terbaca dekat satu majalah. Mak Jah lupalah majalah apa, tapi dia lebih kepada majalah agama lah. Jadi seorang perempuan ni, dia dalam umur dalam 40-an macam tu. Mak Jah pun dah tak ingat siapa namanya. Dia bercerita macam mana hijab dia dibuka atau anak-anak. Dia kata dia memang tiba-tiba, dia tak ada apa macam mengalami sakit ke apa ke, tapi dia kata dia ni dah berumah tangga lah kan. Dia kata macam mana hijab dia dah dibuka, tiba-tiba dia kata dia terkejut. Dia nampak sesuatu yang tak sepatutnya dia nampak. Tapi kebanyakan yang dia nampak tu anak-anak, benda-benda yang menakutkan. Hantu lah, kita panggil hantu. Dia nampak hantu, dia kata. Dan itu sangat-sangat, dia kata, menguji minda dia. Sangat-sangat membuatkan dia sangat macam depres. Dia macam yelah, takut kan anak-anak. Jadi perempuan ni dia bercerita macam mana pengalaman dia. Dia nampak setiap hari anak-anak. Setiap hari dia nampak. Dia kata kadang-kadang dia kata dia ingat dia dah jadi tak betul. Dia kata dia ingat dia macam gila, tak siuman. Sampaikan dia pergi berubat, pergi jumpa ustaz, orang psikologi. Tapi ustaz kata benda ni semuanya ujian yang Allah berikan kepada kita, ada hikmah dia. Dan dia kata lama-lama dia macam terpaksa redha apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Lama-lama dia rasa macam dia terpaksa menerima seadanya. Tapi takut, tetap takut. Dia kata memang kadang-kadang dia menakutkan. Tetapi yang bagusnya, wanita ni dia bukan saja nampak benda-benda yang tak elok anak-anak kan. Bukan saja nampak hantu. Macam-macam dia cerita, memang yang menakut-nakutkan lah. Dia nampak macam pontianak ke, pocong. Lepas tu muka yang menakutkan. Tetapi kadang-kadang dia kata dia nampak benda yang indah-indah. Contohnya macam kalau orang cakap orang berjubah putih, dia nampak orang-orang yang sangat menyeronokkan untuk dilihat. Jadi dia kata setiap hari itu adalah cabaran bagi dia. Dia kata kadang-kadang bila dia berjalan di suatu tempat tu, dinampakkan kepada dia orang-orang yang warak-warak ni yang tak tahulah, dia kata. Tapi itulah pengalaman wanita ni. Tapi ini agak lama dalam sebelum Mak Jah pindah ke Ipoh ni. Mak Jah pernah terbaca satu majalah mengenai wanita ini. Jadi dia sebenarnya dia orang panggil deria keenam. Dia hijab ni adalah orang yang ada, kalau dalam bahasa Inggerisnya dia panggil sixth sense. Sixth sense tu dia Allah anugerahkan dia deria keenam. Kita ada macam-macam deria kan anak-anak. Jadi deria keenam ni dia boleh nampak alam lain. Tetapi kalau dalam psikologi dia, kita ni ada minda sedar dan juga minda separasedar kan anak-anak. Jadi Mak Jah pernah juga adalah sikit, bukan belajar lah, bertanya kawan-kawan apa minda separasedar, apa minda sedar. Orang yang sering nampak benda-benda halus ni anak-anak, dia ni kadang-kadang dia banyak menggunakan, dia pun tak tahu dia menggunakan minda apa kan. Dia banyak menggunakan minda separasedar. Dipanggil subconscious mind. Jadi dia apabila dia menggunakan minda separasedar dia tu, jadi dia
dia punya orang kata pemikiran dia lebih dekat dengan alam yang dipanggil alam lain, alam gaib. Jadi sebab itulah dia nampak benda-benda yang gaib yang kita tak nampak. Jadi orang kata dia tu adalah satu anugerah daripada Allah, supaya dia, setiap manusia ini, Mak Jah percaya anak-anak kita ni memang ada tujuan hidup kita di alam dunia ni, kerana orang yang macam ni perlu ada, kerana dia akan bagi tahu kepada kita supaya kita berhati-hati, supaya kita beringat, orang kata. Jadi itulah gunanya orang-orang yang ada minda deria ke-6 ni. Ini pengalaman kawan Mak Jah. Mak Jah ada beberapa orang kawan yang dia bercerita dengan Mak Jah macam mana dia nampak dia ni hijab dia terbuka, hijab mata dia terbuka. Yang kawan Mak Jah seorang ni, dia kata dia tahu dia boleh nampak alam lain ni masa dia kecil lagi, anak-anak umur dia 5-6 tahun dia dah nampak dah. Masa tu dia kata masa dia balik kampung, rumah keluarga dia lah kan di kampung, dia nampak benda yang menakutkan lah, hantu galah, apa namanya, hantu orang kata yang berbulu-bulu tu kan. Dia dah nampak, dia lari, dia kata dia tak tahu kenapa tiba-tiba dia nampak benda, tu dan dia sangat menakutkan. Sejak daripada tu dia kata dia selalu nampak. Maknanya kalau dia pergi tempat-tempat yang menakutkan, dia memang akan nampak. Jadi dia kata dia sangat, rupanya dia orang ni pun takut juga, anak-anak. Yelah, sebab kadang-kadang dia macam, sebab kita tahu itu bukan makhluk yang orang kata makhluk yang berjisim manusia macam kita ni. Jadi kita takut kan, sebab mukanya menakutkan. Kebanyakannya kawan-kawan Mak Jah kata kan, dia kata yang dia nampak tu memang takut. Dia kata kadang-kadang dia kata dia tengah berborak dengan kawan, contohnya kan, borak-borak tiba-tiba dekat belakang orang tu ada benda lain. Dia cepat-cepat dia tunduk. Dia kata selalunya Mak Jah tanyalah kan, Mak Jah tanya, apa yang you all selalu nampak? Dia kata kadang-kadang dia nampak orang yang macam tapi dia tak nampak macam solid macam kita ni ada jisim kan. Dia nampak macam sipi-sipi. Dia kata rambut panjang, macam hidung panjang, mata terbonjol keluar. Jadi memang takut. Dia kata memang menakutkan. Sebab itu dia kata kadang-kadang dia orang jadi stres, sebab tiba-tiba kadang-kadang dia kata tak semena-mena dia nampak benda tu. Mana-mana di tempat yang dia lalu yang takut, dekat kubur ke dekat apa ke, dia takut. Jadi dia pernah cerita, dia kata pada suatu hari ni dia kata dia balik ke kampung. Tak tahulah di mana. Mak Jah pun tak tanya sangat, sebab Mak Jah lebih berkenan cerita dia tu daripada dekat mana kan. Jadi dia kata bila dia balik kampung, dah lama dia tak balik kampung. Dia kata dia balik kampung, jumpa saudara mara dia. Dia kata tak tahulah masa tu kenapa dia balik kampung. Mak Jah pun terlupa nak tanya. Tapi dia kata itu adalah yang paling dia takut. Pasal apa? Dia kata masa tu dia dalam sebuah bilik, dia seorang. Dia kata dia solat. Bila dia solat, dia kata dia pun kita dah baca tahiyat akhir kan, kita pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi kan. Lepas tu belah kiri pula kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata Masya Allah. Dia kata bila dia terpandang, dia kata ada sebelah dia tengah solat bersama-sama dengan dia. Jadi dia kata memang sangat takut. Sebab apa? Yang solat tu bukan manusia, anak-anak. Dia tahu itu bukan manusia. Sebab apa? Muka dia putih. Muka dia bukan manusia kan. Muka dia macam dia tidaklah orang kata yang dia nampak tu bukanlah menakutkan, mata terbonjol ataupun berdarah-darah ke apa, tetapi nampak macam
wajah yang macam putih kan, macam mayat kan. Tapi dia tahu memang tak ada orang di dalam bilik itu, dan dia tahu itu bukan manusia. Sebab kita sendiri kita tahu anak-anak kalau kita tengok manusia dengan bukan manusia. Bayangkanlah Mak Jah pernah tengok bukan filem Makmum, tapi Mak Jah tak berani tengok anak-anak. Mak Jah takut. Tapi Mak Jah pernah tengok trailer dia ke apa ke dulu, filem sama macam dalam filem Makmum tu. Dia bagi salam, dia tengok ada orang tengah solat sekali dengan dia. Itu yang paling menakutkan, dikatakan itu sangat sangat orang kata menyeramkan bulu roma kita kan. Memang sangat takut bila kita terpandang belakang ada orang kat belakang. Bukan orang lah, apa benda kita pun tak tahulah, makhluk halus kan. Jadi itu yang paling menakutkan yang sepanjang dia pernah tengok, dia kata. Dan ada juga lagi seorang kawan ni, dia ni cerita dia macam ni. Dia ni unik sikit lah. Pasal apa? Pada masa umur dia 5 tahun, dia kata dia pernah accident keluarga dia lah. Dan dia ni pernah masa tu umur 5 tahun, tak tahulah macam mana dia dia koma ke dia apa, tetapi masa tu accident. Dia kata dia mungkin doktor masa tu doktor check dia dan dia tidak bernafas. Doktor kata dia mati, tapi beberapa saat sahaja. Okey, beberapa saat dia tak bernyawa. Lepas tu tiba-tiba dia hidup balik. Lebih kurang lah orang kata macam tu. Selepas kejadian itu, dia kata dia hijab dia mula terbuka. Dia kata dia sangat takut selepas daripada dia macam seolah-olah macam hidup balik lah kan. Tapi umur dia pun muda sangat, 5 tahun, anak-anak muda lagi. Lepas tu dia nampak macam-macam. Dia kata pada masa dia kecil, dia nampak macam-macam. Dan dia pun takut, budak-budak pun takut kan tengok benda ni. Dia orang panggil momok kan, dia nampak momok. Sampailah dia dah dewasa, dan dia kadang-kadang dia kata memang sangat macam stres. Memang dia bila Mak Jah borak dengan dia orang, memang dia orang stres lah anak-anak. Sebab apabila nampak benda-benda macam ni, kita nak berjalan pun takut. Sebab kita tengok, saya kata yang yelah, tapi dia kata selalu nampak tu, dia nampak macam betul lah orang katakan makhluk halus ni dia tak berani pandang tepat ke muka kita kan. Sebab kita ada kalimah Allah kan. Jadi dia cuma pandang sipi yang macam ni, mengiring macam tu. Selalu dia nampak. Tapi kebanyakan dia nampak, dia kata berambut panjang ataupun macam lembaga besar warna hitam. Itu yang dia selalu nampak, dia kata. Tapi dia kata memang kadang-kadang dia kata bila orang kadang-kadang dia pelik. Dia kata bila orang, contohnya macam bila ada orang kan dia jumpa, dan kadang-kadang tiba-tiba dia kata dia nampak orang ni, dia boleh tahu orang ni ada macam ada membela apa-apa. Sebab dia boleh nampak di dengan orang tu ada siapa dengan orang. Saya kata macam ni memang sangat menakutkan lah. Sebab itu dia kata dia takut kadang-kadang bila dia jumpa orang. Kadang-kadang di sebalik orang tu, di belakang orang tu ada sesuatu, dia kata. Jadi dia tahu orang ni mungkin seorang yang macam ada pendamping dia. Jadi dia kata dia sangat takut, dia kata bila dia nampak orang macam tu, dia kata. Tapi selalunya dia kata bila dia jumpa orang macam tu, dia kata orang tu boleh rasa yang dia nampak. Orang tu nak attack dia, macam nak berkawan dengan dia lah, nak apa orang kata, macam bertanya macam-macam dengan dia, dan dia tak melayan. Dia kata selalu dia cakap dia tak nampak apa-apa semua, dia kata. Macam tu lah. Itu kawan Mak Jah. Mak Jah teringat budak-budak kanak-kanak ni lagi selalu juga nampak. Tapi Mak Jah kadang-kadang kita bermain dengan cucu-cucu kita kan. Bila dah malam, dah maghrib ke apa kan, kita nak ajak dia masuk rumah. Kadang-kadang tiba-tiba semena-mena dia kata, Opa, dia panggil kita, Opa hantu.
Jadi kita pun macam seram. Mana tu dekat pokok tu, dia kata. Dekat pokok besar tu. Ada apa, kita tanya. Dia selalu cakap apa? Kalau cucu saya dia cakap monster. Kita tahu memang kanak-kanak ni dia orang jujur sebab dia orang tak pandai berbohong. Dia memang dia nampak sesuatu. Jadi saya teringat cucu saya pada satu hari saya bawa dia pergi tengok teater, saya berlakon. Lepas tu, dan saya tahu sejarah tempat teater tu macam mana. Dan bila dia habis tengok teater tu, kita pun nak balik lah. Kita nak balik. Lepas tu bila dia ikut pintu belakang bersama dengan saya, tiba-tiba dia berhenti. Opa, dia cakap dekat saya, hantu. Dia kata, saya dah takut anak-anak. Sebab saya tahu. Tapi saya tak layan lah. Okey, jom kita pergi tempat lain. Tapi saya tahu memang dia nampak benda yang benar. Sebab kita tahu sejarah tempat tu. Dan kita pula tak nak menakutkan dia. Tapi bila dia tunjuk macam tu, kita tahu memang ada hantu kat situ. Bayangkanlah anak-anak kan. Jadi kita nak buat macam mana kan, anak-anak. Hidup kita ni memang kita berkongsi dengan diorang. Contohnya macam sekarang ni, bila Mak Jah bercakap benda-benda macam ni, anak-anak ingat dia tak tahu. Dia tahu anak-anak. Dia tahu. Dan saya selalu, sebab saya Mak Jah ada rasa yang kuat jugalah. Tapi Mak Jah kalau bab hidung ni memang selalu terbuka. Selalu Mak Jah cium bau macam-macam. Bau rendang lah yang tak sepatutnya dekat dalam hutan, tiba-tiba bau rendang. Kadang-kadang dekat rumah kita, kadang-kadang bau macam ni. Bau kemian contohnya kan. Lepas tu bau kapur barus. Jadi Mak Jah memang takut. Memang tak, bila bau tu memang bulu roma memang naik lah anak-anak. Tapi kita nak buat macam mana, sebab kita ni hanyalah makhluk ciptaan Allah. Kita ni hamba. Jadi bagi Mak Jah sebenarnya ini adalah sesuatu anugerah yang sangat istimewa yang Allah anugerahkan kepada manusia. Kerana apa? Untuk membuktikan kebesaran Allah. Kerana Allah menjadikan makhluk dia pelbagai-bagai bentuk. Ada yang berjisim, ada yang macam angin, ada yang macam-macam kejadian. Allah semua nak menunjukkan kebesaran dia. Jadi bertuahlah orang-orang yang dapat melihat alam lain. Kerana itu kalau dia bermuhasabah diri, dia akan melihat kebesaran Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita berbalik kepada Allah. Apa benda yang kita takutkan di dalam dunia ni, kita serahkan kepada Allah. Kerana Allah lah sebaik-baik penjaga, ya anak-anak. Jadi apa pun kita serahkan kepada Allah. Dan semuanya ada hikmah di dalam hidup kita ni, ya anak-anak. Tapi sebelum tu anak-anak, Mak Jah ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudi menyokong Mak Jah, yang tak henti-henti memberi komen yang terbaik, mendoakan Mak Jah. Mak Jah pun sama-sama mendoakan anak-anak untuk kebaikan anak-anak, walau di mana saja anak-anak berada. Yang orang kata kita tak pernah berjumpa, ya anak-anak. Tetapi sebenarnya ketahuilah anak-anak, kita ni Allah anugerahkan ada rasa. Jadi rasa sayang Mak Jah ni, Mak Jah sebarkan kepada semua anak-anak yang sudi mendengar cerita Mak Jah. Jadi itulah dianya anak-anak, kisah Mak Jah pada minggu ini. InsyaAllah kalau Allah izinkan, kita akan berjumpa lagi anak-anak. Kalau orang kata dah sampai masanya, kita tak boleh buat apa-apa kerana kita semuanya milik Allah. Jadi itulah dianya anak-anak. Sampai di sini saja Mak Jah ucapkan terima kasih dan mohon maaf kerana Mak Jah telah mengambil masa anak-anak mendengar rancangan mendengar cerita Mak Jah ni. Jadi Mak Jah doakan anak-anak sehat walafiat walau di mana saja berada. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Doakan ya anak-anak. Dan tapi sebelum tu ingat pesan Mak Jah,
Apa tu? Apa tu? Hidup dalam dunia ni anak-anak, jangan leka kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.